saya nak tanya Mus tentang proses kerja, proses Mus bekerja. Untuk menghasilkan short film ni kita tahu bahawa selalunya kadang-kadang bajetnya sangat rendah, sangat kecil. Dan kadang-kadang memang tak ada bajet langsung, memang zero bajet. Dia start hanya melalui kawan-kawan atau suka kita saja yang bekerja dalam tu. Kat sini saya nak tanya Mus, bagaimanakah proses kerja Mus yang kalau dah belajar filem tapi dia orang nak buat tapi yang tak ada duit nak start, jadi rasa tak ada duit untuk nak start buat short film. So apa pandangan atau advice daripada Mus tentang benda ni? Okay, dari segi produksi saya rasa apa yang saya buat ni sama macam hampir semua orang lah yang tak ada bajet. Tapi sebelum production tu macam mana niat, bukan niat lah, macam mana keinginan untuk menghasilkan karya tu saya rasa agak penting. Sebab sebelum saya bikin short film, saya kena ada satu idea yang saya rasa betul-betul saya kena buat. Kalau saya tak boleh buat, saya tak boleh tidur, saya gelisah, saya resah. So bertitik tolak tu lah saya akan cari kawan-kawan yang saya rasa yang benda untung saya adalah sebab saya belajar di UiTM, saya dikurniakan dengan kawan-kawan yang rajin membantu. Kawan-kawan sekelas, kawan-kawan satu batch yang bila saya cakap, okay, aku ada idea nak buat short film, so diorang akan datang. Sebab saya percaya buat short film ni macam kita buat party lah. Kita datang, kawan-kawan datang, tolong, suka-suka, fun. Sebab short film biasa kita buat 1 hari, 2 hari, paling lama pun 3-4 hari. Yang sendiri punya lah yang tak ada duit. So dari segi produksi tu berjalan macam biasa saja. Kalau ada duit lebih, kita akan ambil pelakon yang lebih bukannya lebih mahal, pelakon yang lebih banyak, misalnya propsnya, rumahnya. Kalau tak ada banyak, kita sesuaikan lah. Biasanya saya buat filem pendek, saya yang bajet paling besar adalah short film Nadia lah. Short film Nadia tu saya punya producer Raza Hisham dengan Muttalib Uthman. Saya adapt daripada buku dia. Itu saya rasa lebih kurang, kalau ikut duit, lebih kurang 30,000 hingga 40,000 lah. Yang lain semua bawah 1,000. So kawan lah yang banyak membantu saya sebenarnya. Sebab saya tak boleh buat sendiri. Sebab benda ni, kenapa saya keluarkan benda ni Mus? Sebab hari tu ada perbincangan dengan Bron dan juga dengan Gas juga. Kita bercakap tentang masuk ke dalam circle. Maknanya ini adalah persoalan-persoalan banyak orang tanya macam mana nak jadi pelakon, macam mana nak jadi pengarah, macam mana nak bikin filem, macam mana. Dia orang tanya macam mana nak masuk dalam industri ni kan. Which is kat sini yang saya perhati Mus pun buat kat sini adalah berada di dalam circle itu sendiri. Maknanya sebab filem bukannya kerja sendiri kan, macam pelukis ke penulis novel ke, dia boleh kerja seorang-seorang. Dia bekerja dalam team. So dia mesti build team tu dulu kan Mus kan? Ya. Ya, okey. Kat sini kan, okey. Kat So, sini soalan ni, ya, sambung. So boleh tanya terus soalan lah. Okey, saya nak terus pergi ke Projek Sapu. Okey. Alright, Projek Sapu. So saya beranggapan bahawa Projek Sapu ini adalah first picture lah. Filem pertama Mus, filem panjang pertama Mus lah. Sebelum Takut Ketak. Jadi dalam Projek Sapu ini Mus menggunakan konsep yang sama juga, pendekatan yang sama juga untuk bekerja dalam circle kawan-kawan, turun tolong apa semua untuk production kan. Di sini boleh Mus ceritakan sikit tak proses Mus kerja dalam Projek Sapu ni, maknanya dari segi bajetnya, dari segi macam mana Mus merealisasikan idea Mus tu. Okay, so Projek Sapu ni saya rasa agak special bagi saya sebab sebelum saya nak buat Projek Sapu, saya ada satu skrip yang saya telah tulis semenjak tahun 2015. Tajuk dia Bila Bulan Jatuh. So saya teringin nak buat filem tu, kisah perhubungan antara Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Tapi bila fikir bajet tak cukupi, kemudian saya saya
saya try pakai. Try. Okay, sebelum tu kita update balik. Tadi Mus ada share kita tentang pengalaman dia. Dia tengah share tentang pengalaman dia untuk membuat filem Projek Sapu. Kemudian tadi dia juga bercakap dia baru nak masuk sentuh isu mencari dana dan bagaimana dia mencari dana untuk menerbitkan menerbitkan filem Projek Sapu ni. Okay, jadi selepas mencari dana, jadi orang yang pertama yang yang approach adalah Muttalib Othman. Okay, betul. Muttalib Othman dan kawan saya nama dia Hatta. Dia orang Perlis juga. So dia tu. So sebab waktu saya di Korea ni, saya pernah diajar, dia kata art bukannya sekadar bikin filem, tapi cari duit untuk bikin filem tu pun sejenis art juga. So daripada situ, sebab yang mana ni Projek Sapu ni saya dah skrip ni saya telah memikirkan untuk dibuat ikut beberapa fasa supaya saya senang nak shoot. Ni ada duit shoot lagi, so filem tu akhirnya siap pada awal tahun ni 2019. Kita shoot sikit-sikit, so ada duit sikit, tapi alhamdulillah hujungnya di pertengahan Finas ada bagi sedikit geran untuk kami siapkan juga dengan lebih proper. Grant untuk post production ni. Untuk production. Sebab waktu kami apply tu kami tak siap lagi filem ni. Okey, masih lagi pasal Projek Sapu. Okey, Projek Sapu ini dilakukan oleh Amirul Effendi Maksudnya Amirul Effendi. Kenapa Amirul Kenapa Amirul? Maknanya Mus pilih Amirul untuk lead dalam filem ni. Sebab kita tengok bahawa Amirul Effendi ni sebelum ni dia seorang pelakon yang bagus, tapi kita jarang melihat dia bermain watak utama dalam satu filem. Saya rasa Projek Sapu ini adalah filem yang first filem dia leading lah. Maknanya. Sebenarnya saya ada beberapa sebab saya pilih dia, cuma waktu proses menulis saya dah membayangkan wataknya dia. Sebab Amirul Effendi tu saya rasa dia mampu membawa beban orang muda yang hidup di tengah-tengah kota. Kita dapat nampak rupanya macam itu. Dan kebetulan pula Amirul Effendi berasal dari Pahang. So jadi sebab arwah bapa saya berasal dari Pahang, sebab filem ni ada dedikasi sedikit untuk arwah bapa saya daripada Pahang. So secara tak langsung saya rasa memang sebelum saya jumpa Amirul tu saya dah dalam hati kalau Amirul tak nak, saya tak tahu nak panggil siapa. Sebab memang saya perlukan dia sahaja untuk pegang watak ni. Memang saya memang tak terfikir untuk orang lain. Kerana sebab selain dia punya rupa tu, kita kalau tengok Amirul ni kita senang dapat dia susah. Selain itu saya suka dia punya pergerakan badan tu yang dia tak perlulah melebih-lebih, tapi dalam sama kita dapat rasa. Okey, ini masih lagi berkait dengan pelakon. Mus bekerja dengan pelakon. Sebab saya tengok Nadia dalam filem Nadia itu Mus casting Mus terdiri daripada orang-orang yang macam ada Beto, ada Azhar Rani, ada J. Iswazi, ada Asara Ali. Jadi kita tahu bahawa dalam acting ni dia ada regu dia kan, dia ada pelakon dengan pelakon ni dia ada regu dia sendiri. Maknanya bila kita bekerja dengan pelakon yang ada dalam regu dia tersendiri, so dia akan bagi impact yang lebih pada kita. Jadi soalan saya adalah ketika Mus bekerja dengan diorang, apa yang Mus dapat? Apa yang Mus dapat daripada diorang yang Mus tak dapat pada orang lain? Sebelum saya pergi jawab soalan tu, saya jawab kenapa saya suka memilih saya setuju bila Abang cakap setiap pelakon ada regu. Dan saya belajar ni ketika saya belajar dulu waktu saya buat short film Nesan Tak Terukir. Producer saya, kawan saya Nas beritahu serta-serta pelakon. Sebab tu kalau abang masih ingat lagi, kalau semua nak tahu Nesan Tak Terukir pelakonnya adalah Namron. Sewaktu saya mencadangkan Namron,
dia kata okay, kalau Namrul ada, dia kena ada Roslin Subuh sebab dia kawan. Bila Roslin Subuh ada, Johara Ayub pun mesti tak akan tolak pun. So bila saya menggunakan idea tu bila ke Nadia, sebab saya tahu Beto adalah pelakon bagus, Azan Radi pun pelakon bagus, dan bila kita pair sebab saya follow mereka adalah kawan kan. So bila kita letakkan pelakon yang telah kita boleh katakan ada chemistry lah, yang pernah bekerja sebelum ini, pernah keluar bersosial sama-sama, saya tak langsung dia akan memudahkan saya untuk sebab mereka lebih faham karakter masing-masing. Mereka dah ada chemistry. Yes, mereka. So saya hanya masuk untuk tune sikit, untuk adjust sebab mereka dah faham dah kelakuan masing-masing. Dia macam kalau Beto main macam gini, Azan akan balas macam mana, Sarah Ali akan masuk macam mana, so J Swazi akan masuk macam mana. Tu akan memudahkan saya sebab saya pun percaya casting adalah 60% of directing. So kalau kita ada casting yang bagus, 60% kerja kita dah selesai. Kita hanya tumpukan kepada